Hujan renyai-renyai turun membasahi dedaun. Cahaya bulan taram temaram. Sesekali cahayanya memantul di permukaan dedaun pisang yang meliang liuk ditiup oleh angin yang sepoi-sepoi bahasa. Sekali pandang seolah-olah seseorang sedang melambai dengan penuh mesra. Sesekali juga kelihatan seperti orang sedang beratip di tepian parit besar di jalan masuk di rumah Wak Afandi. Namun, apabila diamati, rupa-rupanya daun keladi liar yang tumbuh di tepi parit itu yang juga terkena pantulan cahaya bulan dan dibasahi hujan. Kabus yang memutih bergerak perlahan-lahan menutup hujung pepohon. Suasana itu membangkitkan satu rasa yang kurang menyenangkan di jiwa Zahari yang baru pulang ke kampungnya. Zahari yang sudah lama tidak balik ke kampung terasa semacam dengan suasana itu. Perlahan-lahan Zahari mendongak ke arah pokok kekabu di tepi jalan itu. Bulan temaram betul-betul pada julai pohon kekabu. Zahari memeluk dirinya sendiri. Ada kedinginan yang tiba-tiba menyerang dan mencengkam tulang belulangnya. Dia terasa bagai ada yang menghembus-hembus tengkuknya. Ah, Zahari mendengus sendiri sambil mengusap tengkuknya, cuba menghilangkan kegelisahan sekaligus ketakutan yang mula menyerang hatinya. Dia mempercepatkan langkah menuju ke rumah keluarga yang sudah lama tak dijengahnya. Bukan dia tidak mahu kerap balik ke kampungnya. Jauh manalah kampung Jeram Mengkuang Bidur di Perak jika dikira kilometer dari Kuala Lumpur. Tetapi tekanan kerja membuatkan dia jarang-jarang dapat balik menjengah ke kampungnya itu. Langkah Zahari terhenti di hujung simpang jalan masuk ke rumahnya. Dia terpandang serumpun pokok pisang yang daunnya banyak yang sudah mengering. Anak matanya menjeling ke arah rumpun pisang awak yang sudah kurus melidi itu. Zahari tiba-tiba teringat akan ayahnya. Masa abah kecil dulu, selalu nampak hantu jerangkung di rumpun pisang itu, ujar ayah Zahari. Zahari kembali memeluk tubuhnya sendiri. Cuba melangkah tetapi kakinya terasa berat. Hantu jerangkung tu macam mana ayah? Zahari ingat lagi pertanyaan yang ditanya kepada ayahnya. Waktu itu dia baru bersekolah dalam darjah 1. Hantu jerangkung tu hanya ada rangka, iaitu tengkorak dan tulang belulang saja. Tak ada kulit, jelas ayahnya. Zahari sudah dapat membayangkan rupa hantu jerangkung yang digambarkan oleh ayahnya. Tiba-tiba Zahari teringat akan datuknya Mokhtar, seorang peniaga sate. Tiap-tiap malam Datuk berniaga sate mengelilingi kampung dengan basikalnya. Basikal besar jenis Raleigh itu dilengkapi dengan pembakar sate yang diikat di hujung tempat penumpang belakang. Di tempat penumpang, dibubuhnya kotak 4 segi yang terdapat sebuah periuk besar yang berisi kuah sate dan juga tempat letak sate, ketupat, timun dan bawang. Juga plastik dan getah untuk membungkus dan mengikat. Hubungan Zahari agak rapat dengan datuknya. Cuma Zahari kurang senang dengan sikap angkuh dan sombong orang tua itu. Suka cakap besar, angkuh dan bongkak, apalagi melibatkan hal-hal gaib. Setakat hantu, makhluk halus ni sikit pun aku tak takut. Sekali aku sergah, huyung hayang depa lari lintang pukang. Begitulah sombongnya datuk yang menyebabkan Zahari kurang senang. Sikap angkuh datuknya dari hari ke hari membuat Zahari bertekad. Dia ingin menguji datuknya. Apakah benar lelaki itu ampuh apabila berdepan dengan makhluk halus ini? Ideanya tercetus pada suatu malam ketika bermalam di rumah datuknya. Selepas dijamu dengan sambal tahun, masakan tradisi orang Jawa yang dimasak oleh neneknya Wak Munah. Zahari yang kekenyangan langsung terlena di ruang tamu malam itu. Sebaik-baik sahaja menghabiskan nasi untuk pinggan yang entah keberapa. Entah berapa lama Zahari terlena. Dia tersedar apabila terasa kakinya digoyang-goyang. Zahari membuka matanya. Alangkah terperanjatnya dia apabila melihat akan sesusuk tubuh serba putih berdiri di hujung kakinya. Zahari menjerit sekuat-kuat hatinya. Yang kamu menjerit tu kenapa? Ini embah lah, ujar neneknya sambil membuka telekung yang dipakainya. Zahari beristighfar beberapa kali dan kemudian kedua-duanya ketawa. Esok paginya, Zahari ke rumah mencari buah kelapa buruk. Kelapa yang sudah dikupas tetapi masih bulat elok tempurungnya, sedang isinya sudah tidak ada. Sudah kosong. Zahari buatkan lubang yang agak besar pada tempurung kelapa bulat itu. Di kampungnya, kelapa itu disebut kelapa kotai, iaitu kelapa yang sudah dimakan bulan. Kelapa itu biasanya ringan, tumbuh tombong dan apabila tombong itu dicabut, akan keluarlah ulat dari dalam kelapa tersebut. Biasanya,
kelapa itu akan dibuang begitu sahaja. Setelah itu, Zahari mengecat buah kelapa itu dengan cat hitam, lalu dijemurnya. "Engkau mahu buat apa tu Zahari?" tanya neneknya. Zahari tidak melayan pertanyaan itu. Dia selamba meneruskan kerjanya. Sesekali Zahari tersenyum. Dalam hatinya, dia berkata sendirian, "Siaplah Tok, kita tengok nanti siapakah yang handal, atuk atau hantu." Akhirnya hari yang dinanti tiba. Malam itu malam Jumaat. Orang Jawa memanggilnya Malam Jumaat Kliwon. Dalam kalender Jawa, ada 4 malam Jumaat yang silih berganti. Jumaat Kliwon, Paing, Legi dan Pon. Zahari sendiri pun bukanlah pandai sangat tentang penggiliran itu. Malam Jumaat Kliwon ini selalunya dirujuk sebagai malam hantu berkeliaran. Sejak petang Zahari sudah menyiapkan berbagai-bagai bahan, iaitu buah kelapa, tali dan beberapa perkakas lain. Selepas asar, Datuk Zahari keluar untuk berniaga. Manakala Zahari keluar bergerak ke laman rumah datuknya selepas maghrib, dia memandang keliling. Sepi. Zahari mendekati serumpun pohon senasin. Dicantas pucuknya biar sekata. Diikat kemas. Diselubungkan rumpun senasin itu dengan telekung. Kemudian, hujung cantasan itu dimasukkan ke dalam lubang yang ada pada tempurung kelapa kotai itu. Di antara telekung dan tempurung kelapa itu, diikatnya tali yang panjang. Tali itu kemudiannya dibawa ke seberang jalan, iaitu ke sebuah pondok tempat neneknya duduk santai bersama jiran-jiran. Zahari duduk di pondok itu dengan sabar. Dia menunggu datuknya balik. Tiba-tiba gerimis mulai turun. Zahari sedikit risau. Udara dingin mula memeluk diri. Lebih kurang pukul 10 malam, dari jauh Zahari terdengar suara datuknya menyanyi-nyanyi kecil seperti selalu. "Nona, nona, zaman sekarang tak boleh ditegur, tak boleh dilarang. Bajunya pendek, kainnya jarang, itu membuat hati tak senang." Suara datuknya kian mendekat. Zahari bingkas bangun, bersembunyi di sebalik kain langsir yang dijadikan pengadang di pondok itu. Dari situ, dia mengintai ke jalan. Dia melihat kelibat datuknya mula membelok ke arah rumah. Perlahan-lahan Zahari menarik tali hitam yang disambungnya ke rumpun senasin yang bertelekung itu. Sebaik-baik ditarik, rumpun itu menunduk ke arah jalan masuk. Nyanyian datuknya mati. Zahari melirik ke arah datuknya yang terjun dari basikalnya. Orang tua itu menolak basikalnya perlahan-lahan untuk masuk ke arah rumahnya. Sekali lagi Zahari menarik tali. Rumpun senasin itu seakan-akan menunduk hormat setiap kali Zahari menarik talinya. Zahari menahan geli hati melihat kedua-dua telekung dan datuknya. Setelah hampir 5 kali Zahari menarik tali untuk menggoyangkan rumpun senasin itu, terdengar suara datuknya menjerit, "Munah! Oh Munah! Munah!" Serentak itu Zahari mendengar bunyi prak. Basikal yang dipegang oleh datuknya terlepas dari tangan, terjatuh ke tanah bersama-sama semua jualan. Serentak dengan itu, lampu di luar rumah menyala. Cepat-cepat Zahari terjun dari atas pangkin dan kemudian menyorok di bawah pangkin. Zahari tidak dapat lagi menahan ketawanya. Dia memegang perut dan menutup mulutnya sebelum perlahan-lahan dia menyusup semak menuju ke rumah ayahnya dalam gerimis itu. Sahlah cerita datuknya cuma auta sahaja selama ini. Zahari terus melangkah. Sesekali dia tersenyum mengingatkan kisah datuknya. Apa kabar agaknya orang tua tu sekarang? Paling akhir dulu, ibunya memberitahu datuknya masuk hospital kerana penyakit kencing manis. Apa-apa pun, dia berharap penyakit datuknya tidak melarat. Angin tiba-tiba menderu agak kuat. Dedaun kering di pokok pisang bergoyang. Serentak dengan itu, Zahari mengumpul tenaganya dan berlari sekuat-kuat hati. Sesekali dia menoleh. Dia ternampak seakan-akan jerangkung mengintai dari celah-celah daun kering yang menyaluti batang pisang itu. Zahari cepat-cepat mengalihkan pandangan. Tubuhnya terasa geli-geleman, nak terkencing pun ada. Dia mempercepat langkah kakinya, lalu masuk ke kawasan rumahnya yang terletak hampir 100 meter dari jalan utama. Langkah kaki Zahari kian laju. Segala perasaan yang aneh menghenyak nubarinya. Sesekali dia berasa tidak ada apa yang perlu ditakutkan. Hatinya ada Allah yang maha berkuasa. Mengapa dia perlu takut? Namun begitu, semakin dia cuba meyakinkan hatinya, ketakutan itu semakin mendekat. Apabila dia teringat bahawa malam itu malam Jumaat, Zahari terus berlari sekuat tenaganya. Sampai di halaman rumahnya yang sunyi dan sepi itu, langkahnya terhenti. Kakinya kaku. Dia cuba melangkah tetapi gagal. Serta-merta tubuhnya terasa seram sejuk.
Dia menggosok-gosok muka dengan kedua-dua tangannya, menenyih-nenyih matanya untuk memastikan apa yang dilihatnya itu nyata. Sah, penglihatannya belum kabur. Nun di sana di tepi bangsal di sebelah kanan dapur rumahnya, dia melihat satu lembaga putih yang terbuai-buai sementara angin bertiup kuat, meliang liuk lembaga itu di situ. Hati Zahari bertambah cemas. Kali ini dia nekat. Dia melilau pandangan sekitarnya dan kemudian ternampak seketul batu. Diambil batu sebesar penumbuk itu dan dengan lafaz Allahu Akbar, dia membalingkan batu itu ke arah lembaga putih yang masih bergoyang-goyang di tiup angin itu. Gedebuk! Bunyi batu yang kuat terkena tepat pada lembaga tersebut. Namun lembaga itu masih kuat, menggoyangkan tubuhnya seakan-akan melawan. Kali ini Zahari tewas dengan ketakutan. Secepat kilat, dia berlari dan naik ke atas rumahnya. Di dalam rumahnya yang gelap itu, Zahari terus ke almari di sebelah pintu bilik ayahnya. Perlahan-lahan Zahari membuka almari yang sudah separuh abad itu dan mengambil senapang patah ayahnya. Dia langsung ke tepi tingkap dan mengintai ke arah bangsal itu semula. Lembaga putih itu masih ada terbuai-buai di situ. Zahari memeriksa senapang patah ayahnya yang memang dimiliki sejak zaman datuknya lagi. Dengan berhati-hati, Zahari kemudiannya menghalalkan muncung senapang patah itu ke arah lembaga tersebut. Sebaik-baik daun jendela itu terkuak, dia terus melepaskan 2 das tembakan. Lembaga itu pun jatuh ke tanah. Zahari begitu gembira. Ya, padan muka engkau, kalah juga dengan senapang, katanya sendirian sambil ketawa. Tiba-tiba suasana dalam rumah terang benderang. Zahari menoleh. Dilihatnya ayah, mak dan adik-adiknya tercegat di depan bilik masing-masing. Apa halnya kamu ni Zahari? Tanya ayahnya. Puas kami tunggu. Ingatkan tak jadi balik. Bas tak akhir tiba pada pukul 10 malam. Yang pukul 3 baru sampai di rumah ni, kamu ke mana? Tanya pula emaknya. Zahari terdiam, agak bingung. Terkejut pun ada. Apa yang kau tembak tadi tu? Tanya emaknya lagi. Entah mak, lembaga putih tepi bangsal tu. Mati dah. Serentak dengan itu, ayahnya tertawa terbahak-bahak. Zahari kebingungan. Itulah, selalu sangat balik ke rumah, balik kampung. Jahanamlah getah ayah Zahari. 3 takung getah ayah jadikan 1. Malas nak buat takung kecil. Ayah baru jemur siang tadi tu. Inilah akibatnya jika dalam jiwa kamu tu takut akan hantu lebih daripada takut akan Allah, ujar emaknya pula. Serentak dengan itu, semua yang ada tertawa.